Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Mu'alim akan terangkan tentang tajuk pengurusan bahan buangan sambungan kepada Unit 9 Sains tahun 6. Terdapat dua objektif yang ingin kita capai dalam pelajaran kali ini. Yang pertama ialah murid-murid boleh menakul penggunaan bahan tidak boleh terbiodegradasikan secara berhemah. Dan objektif yang kedua ialah murid-murid boleh memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang untuk kehidupan yang lestari. Murid-murid, bagi objektif yang pertama iaitu menakul penggunaan bahan tidak boleh terbiodegradasikan secara berhemah, apa yang perlu kita ketahui ialah apakah ciri-ciri bahan buangan tidak boleh terbiodegradasikan. Murid-murid masih ingat apakah bahan buangan yang tidak boleh terbiodegradasikan? Boleh bagi contoh? Antara contohnya ialah bekas plastik, tin aluminium, tin cat dan juga bahan buangan barang-barang elektronik. Ciri-ciri bahan buangan tidak terbiodegradasikan ini murid-murid ialah yang pertama, bahan-bahan buangan ini dia tahan lama dan boleh bertahan pada suhu yang tinggi dan mudah digunakan. Dan yang kedua, bahan buangan ini tidak akan mereput jika dibuang. Dan yang ketiga, apabila dia tidak mereput, maka bahan buangan ini akan kekal di persekitaran buat jangka masa yang panjang. Bertahun-tahun, beg plastik ataupun bekas plastik, tin logam, barang-barang elektronik, komputer yang tak gunakan, printer yang tidak digunakan, handphone yang tidak digunakan dan juga bekas-bekas toksin ini akan kekal di dalam tanah. Ini adalah ciri-ciri bahan buangan tidak boleh terbiodegradasikan. Seterusnya, murid-murid perlu tahu apakah simbol bagi bahan buangan sisa toksit. Baik, simbol yang pertama ini dan simbol yang kedua. Baik, apakah maksud simbol yang pertama ini? Yang ada gambar api ini murid-murid. Maksudnya ialah bahan buangan tersebut mudah terbakar. Dan yang kedua ini, yang ada gambar seperti steering kereta ini, maksudnya ialah bahan tersebut mengandungi bahan yang mengandungi mikroorganisma berbahaya. Baik, gambar seterusnya ialah murid-murid dapat lihat tangan dan juga permukaan dan ada cecair yang menitis. Apakah maksud simbol ini? Simbol ini bermaksud bahan ini mengandungi bahan buangan beraksid dan boleh mengakis kulit dan logam. Jika cecair tersebut kena pada kulit kita akan tercedera dan boleh dihakis. Sama juga jika permukaan logam, maka bahan toksit tersebut sangat berbahaya. Dan seterusnya ialah murid-murid, simbol yang keempat, ada gambar tengkorak ini. Apakah maksud gambar tengkorak ini? Maksudnya ialah bahan tersebut mengandungi bahan beracun dan boleh menyebabkan jangkitan. Apabila murid-murid melihat ke semua simbol ini, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan bahan-bahan tersebut atau mengendalikannya supaya kita dapat menghindarkan daripada kecederaan. Seterusnya murid-murid, apakah kesan bahan buangan tidak terbiodegradasikan ini? Kita ketahui bahawa bahan buangan ini tidak akan direputkan. Dia akan kekal di dalam tanah. Dan apa akan jadi sekiranya dia terlalu banyak? Okey, yang pertama ialah akan berlakunya pencemaran persekitaran. Dan yang kedua ialah akan berlaku bencana alam. Yang ketiga ialah dapat menjejaskan kesihatan manusia. Dan yang keempat ialah
penggunaan tenaga yang banyak untuk menghasilkan produk yang baru. Murid-murid perlu ketahui bahawa bahan-bahan buangan tersebut mudah digunakan tetapi dia menggunakan tenaga yang banyak untuk dihasilkan. Seterusnya, tahukah murid-murid bagaimanakah bahan buangan tidak terbiodegrasikan boleh menyebabkan terjadinya bencana alam? Setiap hari, pasti ada bahan tidak terbiodegrasikan akan kita buang. Contohnya seperti bekas sisa cecair kimia, botol-botol plastik, beg plastik, bahan-bahan sintetik dan sebagainya kita buang begitu sahaja. Keadaan ini akan memberi kesan kepada alam sekitar. Apabila bahan buangan tidak terbiodegrasikan ini terlalu banyak, maka ia akan menyebabkan longkang-longkang tersumbat. Apabila air tidak dapat mengalir dengan baik, maka akan mudahnya berlaku banjir kilat. Selain daripada itu, air-air yang bertakung akan menyebabkan tempat pembiakan Aedes. Nyamuk Aedes ini sangat berbahaya murid-murid. Tahukah apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Iaitu demam denggi. Selain daripada itu, bahan buangan tidak terbiodegrasikan ini juga akan menjejaskan kehidupan laut. Contohnya, ikan ini mungkin akan menjadi racun apabila kita memakannya. Oleh itu, pencemaran ini boleh menyebabkan penyakit ataupun menjejaskan kesihatan kita. Justru itu, bahan-bahan buangan ini perlu diuruskan dengan sebaik mungkin. Ada dua cara pengurusan bahan buangan. Yang pertama ialah amalan pengurusan dan yang kedua ialah pengurusan terancang. Pengurusan yang terancang ini sangat penting kerana untuk memastikan kehidupan lestari, iaitu amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar supaya keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Bayangkan sekiranya kita tidak menguruskan bahan buangan ini dengan sebaik mungkin. Adakah generasi yang akan datang dapat menghirup udara yang segar? Adakah generasi yang akan datang akan dapat menerima makanan yang bersih? Adakah generasi yang akan datang akan sihat ataupun mudah menerima penyakit? Bagi amalan pengurusan, kita perlu membudayakan beberapa perkara. Yang pertama ialah sebelum kita membuang bahan buangan tersebut, kita perlu bungkus dan ikat dengan kemas. Okey, yang kedua ialah kita perlu mengasingkan bahan buangan tersebut mengikut jenis. Dan yang ketiga ialah kita perlu menggunakan bekas khas untuk membuang sisa toksik dan juga minyak yang telah digunakan. Dan yang keempat ialah kita perlu mengamalkan 3R. Amalkan budaya 3R. Okey, apakah 3R tersebut? Yang pertama ialah reuse. Reuse bermaksud kita guna semula atau pelbagaikan penggunaan. Dan yang kedua ialah reduce. Reduce bermaksud kita kurangkan penggunaan bahan buangan seperti plastik. Dan yang ketiga ialah recycle. Recycle maksudnya kita kitar semula bahan buangan menjadi produk yang baru. Seterusnya ialah pengurusan bahan buangan secara terancang. Di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, setiap hari ataupun ada beberapa hari, pihak berkuasa tempatan
akan memungut sampah dari rumah ke rumah dan juga dari satu premis perniagaan kepada premis perniagaan yang lain. Sampah-sampah ini akan dipungut dan akan dibawa ke pusat pengurusan sampah. Bahan buangan ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu bahan buangan yang boleh dikitar semula dan juga bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula. Yang boleh dikitar semula, ia akan dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan baharu. Manakala bahan yang tidak boleh dikitar semula, ia akan dibakar di dalam incinerator yang bersuhu tinggi. Bahan buangan yang boleh dikitar semula, setelah diproses, ia akan menjadi bahan baharu. Contohnya seperti beg kertas, botol, tin, aluminium dan botol kaca. Baik murid-murid, kita telah pun mencapai dua objektif pelajaran pada hari ini. Yang pertama ialah bagaimana bahan buangan tidak terbiodegradasikan akan memberi kesan kepada hidupan dan juga alam sekitar. Dan yang kedua ialah bagaimana bahan buangan boleh diuruskan secara terancang dan juga kita mengamalkan amalan pengurusan bahan buangan yang baik. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada tajuk yang baru pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.